الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah sekali lagi kita berpeluang meneruskan durus Ramadan. Kali ini insya-Allah kita akan mendengar sedikit kisah berhubung dengan seorang Nabi yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan luar biasa setelah diuji oleh Allah Azza wa Jal. Nabi yang kita pilih untuk durus kali ini ialah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kita semua pernah melalui cerita bagaimana Allah menguji Nabi Zakaria. Dia tidak dikurniakan anak, dan di antara benda yang merungsingkan, sesuatu yang dibimbangi, Quran cerita tentang ketakutan yang difikirkan oleh Nabi Allah Zakaria. Dia takut dia meninggal, dia wafat, tidak ada waris yang akan menyambung tugas dia sebagai seorang rasul. Allah uji Nabi Zakaria, dia tak ada anak, isteri dia mandul. Dia doa dan terus berdoa. Satu perkara yang kita belajar daripada Nabi Allah Zakaria, dia tidak pernah putus harapan dengan Allah. Dia tidak pernah bersangka buruk. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah berhenti berdoa, sehinggalah di hujung usia dia, dalam sebahagian riwayat kata, ketika Allah menerima, mengkabulkan doanya itu, dia berusia 100 tahun lebih, barulah Tuhan jawab doa dia. Ini perkara yang bila kita baca kisah Nabi Allah Zakaria, kita akan tengok bagaimana Allah respon doa itu kadang-kadang lambat. Sebahagian kita isti'jal. Doa ni dia tak boleh isti'jal. Dia tidak boleh kalut. Dia tak boleh tergopoh-gapah, tergesa-gesa. Salah satu sebab Allah Ta'ala tolak, salah satu sebab Allah reject, tak terima doa kita ini, kerana sifat isti'jal, kalut. Sahabat tanya dekat Nabi SAW. Nabi kata, selagi mana seseorang itu berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah dalam keadaan tidak gopoh, tidak kalut, Allah akan terima. Sahabat tanya, apa maksud kalut tu? Wamal isti'jal, apa yang dimaksudkan dengan terburu-buru? Kata Nabi SAW, seseorang itu dikatakan gopoh, terburu-buru dengan doanya apabila dia berdoa beberapa kali dia tak nampak Tuhan makbul. Dia tak nampak Tuhan respon doa dia. Dia berhenti dan dia kecewa. Dia doa, Ya Rab, Ya Rab. Mungkin sekali, dua kali, setahun,
2-3 kali Ramadan dia doa, tapi dia tak nampak hasil. Dia tak nampak jawapan kepada doa itu. Dia tak nampak buah kepada doa itu. Dia kecewa dengan Tuhan, dia berhenti. Nabi kata orang yang kalut macam ni, memang doa dia tidak termasuk dalam doa yang mustajab. Sebab itu kalau tuan-tuan baca, bukan seorang, bukan dua, banyak para rasul yang apabila mereka berdoa, tidaklah Tuhan jawab segera. Tuhan nak mengajar kita bahawa doa-doa para rasul juga melalui suatu tempoh masa yang panjang. Tetapi doa itu tetap dijawab oleh Allah. Sebab itu selalu saya bawa contoh, kerap saya bawa contoh Nabi Allah Musa alaihi salam. Doa demi doa demi doa, berulang kali. Doa ni kena berulang kali. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sebagai seorang bapa doa pada anak kita, kita tak nampak hasil, tak berubah. Mungkin sebahagiannya mati, dia tak nampak. Tapi tuan-tuan tengok Nabi Allah Yaqub alaihi salam, Allah uji dengan diberikan anak-anak yang buruk akhlak dan sikap. Adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihi salam, 10 orang tu tolak Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin tu. Sebahagian riwayat Israeliat kata Bunyamin. Nama-nama adik-beradik Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf tu Quran sebutlah. Tapi nama yang sebelah orang lagi, Bunyamin lah, Yahuda lah, Hadi lah, ada nama-nama dia disebut dalam riwayat Israeliat. Selain daripada Bunyamin dengan Yusuf ni, 10 orang ni jahat. Mereka lah yang merancang. Ada kata kita bunuh Yusuf, ada yang kata kita tauk dalam hutan, boh dalam perigi. Yang pentingnya dia tu tak ada di tepi bapak kita, supaya bapak kita berbalik kasih dia kepada kita. Buang Yusuf, apapun, baik hook atau crook, Yusuf mesti keluar daripada rumah ni. Yusuf mesti hilang daripada bapak kita. Dirancang oleh sedarah sedaging. Allah uji Nabi Yaqub, ada anak-anak macam tu, pujuk dia, bohong dia. Kami nak minta, nak bawa Nabi Yusuf pergi main dengan kami. Tak apa, kami jaga dia. Kami 10 orang, takkan tak boleh jaga dia. Malulah kami kalau tak boleh jaga dia. Bapak dia kata, nanti hampa duk ralik main serigala, main makan, apa cerita. Depa pujuk, depa tekan, depa desak. Depa kata kalau tak bagi, maksud tak percaya kat kami. Akhirnya Nabi Allah Yaqub lepas Nabi Yusuf pergi dengan adik-adik dia, dengan abang-abang dia. Bayangkan tuan-tuan, seorang adik yang masih kecil, yang tak tahu apa-apa, kanak-kanak, diajak bermain oleh abang-abang yang besar. Kepercayaan dia letak kepada abang-abang dia. Abang-abang dia bawa dengan maksud nak bunuh dia. Ini yang berlaku kepada keluarga Nabi Yaqub. Kadang-kadang kita ada orang tanya, dia kata, saya tak larat dah nak doa. Perkataan itu salah. Saya dah tak larat dah nak doa. Saya dah penat dah doa. Dah banyak kali saya doa. Bangkit tengah malam doa. Sujud doa. Menangis-nangis doa. Tapi saya tak nampak apa-apa Tuhan bagi pada anak-anak saya. Saya tak nampak perubahan. Saya tak nampak ada sikap yang berubah. Apabila dia ada sangka buruk, su'udzan, dia ada satu sangkaan yang tak elok kepada Allah, seolah-olah Allah tak dengar doa dia, Tuhan memang tak akan ambil doa tu. Bukan sahaja dalam soal anak kita, dalam soal urusan hidup kita ni, ada orang dia sangka buruk. Seteruk-teruk manusia, orang yang dia bersangka buruk kepada Allah. Dia sangka Tuhan tak mau doa dia. Dia sangka Tuhan benci dia. Dia sangka Tuhan tak pandang dia. Ini bentuk yang salah. Maka sebab itu Nabi Yaqub tadi dia doa. Akhirnya tuan-tuan, anak-anak dia yang 10 orang yang asalnya jahat itu, yang asalnya sanggup bertindak luar daripada batasan manusia ni, dia tahu adik dia dalam sebahagian riwayat kata Nabi Yusuf merayu, rintih. Kata sebahagian riwayat Israeliat lah,
Depa tarik baju Nabi Yusuf tu jadi telanjang. Tauk dalam telaga tu. Nabi Yusuf kata, bagi baliklah baju aku. Pasal apa buat macam ni? Merayu, merintih dia. Depa tak heran, depa tak peduli. Kerah hati, kering hati tu. Tapi dengan berkat, dengan sabar Nabi Yaqub menangis, teriak. Akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah pada 10 orang ni. Tuan-tuan boleh baca macam mana kesudahan kisah ahli keluarga Nabi Allah. Sebahagian riwayat kata kesemua mereka menjadi Nabi. Sebahagian pandangan kata, sebahagian riwayat kata semua mereka ni jadi Nabi. Mereka berubah. Sebab Yaqub alaihi salam tak pernah kecewa dengan Tuhan. Itu bila saya baca, tengok kisah Nabi Allah Zakaria, ada satu benda, mesej besar yang Tuhan nak bagi tahu. Suatu perkara yang mustahil. Seorang isteri yang mandul, suami yang sudah tua, yang tak larat, yang pada adatnya, pada pandangan manusianya tak mungkin ada zuriat. Tetapi dengan kuasa doa, dengan sangkaan baik kepada Allah, dengan tidak pernah dia putus asa, Tuhan bagi suatu benda yang miracle, suatu benda yang magic, ajaib. Apa dia? Dia boleh hana. Sebab itu saya nak bagi tahu tuan-tuan, tidak ada yang boleh tahan doa. Tak ada benda mustahil yang doa tak boleh capai. Tak ada satu benda yang doa tak boleh tembus. Doa. Kita kata nak doa pun doktor kata memang tak boleh pi dah ustaz harus dah. Kan? Kita kadang-kadang bila kita terutama kesihatan, dia kata ustaz bila kata doa, dia kata doa pun memang tak boleh, tahap last stage lah. Tunggu habis tuan-tuan. Berapa banyak bacaan manusia tak jadi. Bacaan manusia tak jadi seperti yang kita baca. Satu orang dia tak yakin. Saat kita akan tengok Quran kata wa yad'unana raghaban wa rahaba. Macam mana rahsia mustajabnya doa Nabi Allah Zakaria. Allah Ta'ala rakam dalam surah Ali Imran ayat 38. Ali Imran ni kalau tuan-tuan baca, dia keluarga Imran. Ali artinya keluarga Imran. Keluarga Imran ni merujuk kepada keluarga Maryam. Keluarga Maryam, yakni keluarga Nabi Allah Isa. Dan Nabi Zakaria ni ada kaitan dengan Nabi Isa, ada kaitan dengan Maryam. Dia Nabi Zakaria, dia yang bertugas menjaga Maryam. Siapa yang tuan-tuan, siapa yang mengasuh, mendidik, mentarbiah, membesarkan Maryam ni? Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria. Sebab itu kita akan tengok ada kaitan yang kuat di antara Nabi Allah Zakaria dengan Maryam, yang mana ada cerita tentang ajaib. Ajaib. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyah rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ni kita boleh baca, kita boleh ambil. Kata Nabi Allah Zakaria, dan di sanalah hunalika, dan di sanalah, yakni di mihrab Maryam. Nabi Allah Zakaria buat satu rumah. Mihrab ni yang kalau kita mihrab ni yang tu imamnya kawasan depan tu. Tapi mihrab ni satu rumah, satu tempat khas untuk Maryam duduk dalam tu. Maryam ni dia tak bercampur dengan orang. Maryam ibu Nabi Isa ni dia duduk dalam rumah tu, dia ibadat. Sebab panjanglah cerita nazar mak dia, nak bagi anak dia jadi manusia yang beribadah kepada Allah. Jadi dia pergi duduk dalam tu. Pasal itu dia terkejut bila malaikat bagi tahu kata dia akan ada anak. Dia kata walam yamsasni bashar. Macam mana aku nak mengandung? Aku tidak disentuh. Nampak perkataan dia? Aku tidak disentuh. Apa maksud sentuh?
Adakah satu laki-laki, orang utara kata tempuh, jalan-jalan tempuh perempuan tu, lekat perut, kacau kita. Dia tahan macam mana boleh mengandung? Pi bazar Ramadan ni kau ni tempuh lekat lagi. Apa maksud walam yamsasni bashar? Bahasa tu Quran tak sebut jima' tu. Quran tak sebut disetubuhi. Quran kata aku tidak disentuh oleh lelaki. Aku tak disentuh oleh manusia. Artinya apa? Dia wanita suci. Dia bagi tahu macam mana? Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji dia. Tak ada siapa. Ini hebatnya cerita Nabi Isa. Tapi kita nak fokus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria doa apa dia? Dia kata da'a Zakaria rabbah, dan telah berdoa Zakaria akan Tuhannya. Qal, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Wahai Tuhan, kurniakanlah. Sebab itu salah satu daripada nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab. Lepas itu ada orang nama Abdul Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha mengurnia. Lepas itu kita sebut Rabbana hablana, berikan, kurniakan. Al-Wahhab, berikan kepadaku daripada sisimu ya Allah dzurriyyatan tayyibah, zuriat, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau sesungguhnya maha mendengar doa. Dia minta. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita Nabi Zakaria ni, kalau kemarin kita kata Nabi Yunus, doa dia ringkas, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Dia tak habaq apa masalah dia tak habaq cerita dia kata dia orang yang berdosa, dia minta Tuhan tolong dia. Tapi doa Nabi Zakaria, cerita Zakaria ni, dia detail. Maksudnya dia bersungguh lah. Jadi kalau tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan nak detailkan sikit, cerita sikit, nak merintih, nak merayu, nak meratus depan Allah ni boleh. Nak luh masalah depan Allah ni boleh. Tapi agama tak suka kita pergi meminta-minta depan orang. Kita minta-minta dengan Allah boleh. Tengok dalam surah Maryam, Allah Ta'ala cerita Nabi Zakaria sebut. Kita ringkaskan, kita sebut dia punya translation dia. Dia kata apa? Tengok dia punya doa dia, seni doa. Dia kata apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya tulangku telah lemah. Tulangku lemah ni, aku dah tua dah. Ya Allah, aku dah tua dah, aku tak larat dah. Kepalaku telah dipenuhi uban. Pertama dia cerita keadaan dia. Dia kata dia tak larat, dia dah tua, dia dah umur lanjut dah, rambut dah putih dah. Tapi dia sebut apa? Dalam Quran kata, perkataan dia kata apa? Walam akun bidu'aika syaqiyya. Yang ni kunci doa. Ini rahsia doa mustajab. Ini kenapa? Ayat yang kita baca tadi, ayat 4, 5, 6. Nabi Zakaria cerita keadaan dia, kemudian apa yang dia nak minta. Ayat 7, Tuhan jawab terus, makbul. Ayat 4, 5, 6 dia cerita. Ayat 7 Tuhan kata mustajab. Dapat. Apa rahsia dia? Apa yang ada dalam doa tu yang menyebabkan Allah Ta'ala terus respon? Dia kata walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa berdoa kepada engkau. Ini yang disebut oleh para ulama doa yang mustajab tu. Nabi Zakaria kata, aku doa lama dah, aku minta lama dah. Aku dah tua dah. Aku dah hujung-hujung usia, nak habis umur dah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa.
Tuan-tuan jangan kecewa dengan Tuhan. Saya pesan pada diri saya, pesan pada tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni, bulan ni orang kata Tuhan terima doa. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah, jangan salahkan Tuhan. Setengah orang dia kecewa. Dia kata Tuhan pun tak boleh buat apa. Tuhan pun tak dengar. Tuhan pun tak boleh tolong. Pasal dia kata dia doa. Ada lagi sebahagian orang dia kata dia sedekah banyak ah. Mana dia yang kata Tuhan nak ganti? Ini ada sebahagian orang. Pasal itu kita kena betul. Sebab itu saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua, mari kita betulkan mindset kita. Sedekah Tuhan ganti. Kadang setengah orang dia semayang duha. Kita tanya pasal apa you semayang duha? Dia kata semayang duha ni ustaz-ustaz kata murah rezeki. Kita sebelum menega kita semayang, nanti kita menega laku. Dia semayang tak laku. Tak kacau kita? Setengah orang kita tanya, hang lohak tak semayang tapi duha tak tinggal. Lagi kalut. Dia kata lohak tak murah rezeki, tapi dia kata duk dengar orang duk ceramah, duk dengar kata kita duha jangan tinggal. Duha pembuka rezeki. Duha ni kunci rezeki. Duha ni pelaris. Duha ni sekian. Duha ni sekian. Duha dia pulun duha. Tengok-tengok tak jadi. Dia main mula perahan. Pasal itu Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasin. Ikhlas. Hang buatlah, nanti aku bagi lah. Satu orang sedekah bulan puasa, sedekah banyak-banyak. Dia hantar masuk tender ke apa ke, keluar pibuh dalam masjid 100. Kita hang sedekah. Dia kata ni, pagi tadi hantar barang tender, mudah-mudahan aku sedekah ni dapat. Tengok-tengok tak dapat. Tendang tuang masjid, tabung masjid. Setengah orang dia salah. Dia sangka kalau dia bagi, Tuhan mesti jawab terus. Tuhan mesti respon terus. Sampai dia tertanya-tanya, di mana yang kata Tuhan nak bagi hak tu nak ni? Kalau semayang lu dapat, puasa ni dapat, murah rezeki, sihat apa semua. Tak nampak. Artinya apa? Dia ada yang Nabi sebut tadi, istihjal. Kemudian kita sambung. Dia kata, ya Tuhanku, aku khawatir terhadap keturunanku. Padahal isteriku seorang yang mandul. Tu ajaibmu. Pasal itu kita tuan-tuan, istighfar, doa, kita akan tengok benda yang ajaib. Benda yang kita tak sangka kita boleh jadi, Tuhan bagi jadi. Banyak orang, benda ni dia kena rasa, kita ceramah tak sampai. Melainkan orang yang, ya saya pernah lalui benda ni. Saya doa dan saya tengok memang tak ada harapan. Tiba-tiba Tuhan hantar mai bantuan, saya dapat. Orang yang rasa baru dia faham, baru dia tahu makna manisnya doa tu. Mana kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian dia kata, berikanlah seorang anak daripada sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Pasal dia daripada susul galur itulah. Dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diradai. Maksudnya meneruskan tugas kenabian. Dia harap anak dia juga menjadi penerus kepada dakwah dia. Dan Allah Ta'ala jawab terus pada ayat yang ke-7. Allah kata apa? Allah kata, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulam, kami memberikan khabar gembira kepada engkau dengan seorang anak, ismuhu Yahya. Allah kurnia pada dia anak. Bini dia mandul, dia dah tua. Tak boleh kata para ulama, dia tak boleh dah mengandung. Dia tu sendiri dah tua dah. Tapi kita ajaib. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Ali Imran ayat 39. Apabila dia berdoa, para malaikat memanggilnya dalam keadaan dia bersalat
di mihrab. Ini satu lagi rahsia. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika dia doa tu, Quran kata dia salat. Maka saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, ambil peluang ini. Apa dia? Salah satu sebab Tuhan mustajab permintaan kita adalah dengan kita memperbanyakkan salat. Quran kata wasta'inu bis sabri was salah. Allah kata dalam suratul Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah isti'anah, mintalah sesuatu hajat kepada Allah dengan apa? Dua benda. Allah kata mintalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Isti'anah tu, al-isti'anah, minta tolong, minta hajat. Allah kata dengan dua cara, bis sabri was salah, dengan sabar dan semayang. Sebahagian ulama kan dia ambil dalil ni, dia kata semayang hajat. Ada tak semayang hajat? Ada dalam riwayat At-Tirmizi. Nabi kata apabila satu orang ada hajat, dia bangkit, dia ambil wuduk elok-elok, dia semayang 2 rakaat. Tuan-tuan ada hajat apa-apa, tuan-tuan bangkit semayang sunat 2 rakaat, tuan-tuan doa. Itu menambah rencah mustajab tu. Itu menambah sebab mustajab. Itu menambah sebab untuk Tuhan tolong. Apa dia? Doa. Pasal itu Nabi Zakaria ni ketika dia doa, dia bukan saja doa, qaimun, dia bangkit semayang. Dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadabahu amrun, adalah Nabi ni apabila dia gelisah atau dia ada suatu masalah ataupun suatu perkara, amrun, salla, Nabi akan bangkit salat. Ini sunnah. Dan tak perlulah kita nak buat ramai-ramai. Kita dah hajat, kita bangkit buat 2 rakaat cukup. Nak baca apa? Baca apa-apa yang kita boleh. Yang penting lepas kita salat tu, kita doa. Maka dia jadilah salat hajat kita. Kan? Itu apa yang boleh kita ambil. Kemudian yang terakhir tuan-tuan. Yang terakhir. Dia ceritalah kata dalam surah Maryam, dia ceritalah isteri dia mandul. Allah Ta'ala jawab. Allah kata dia bagi tahu isteri dia mandul. Bukan dia tak percaya kat Tuhan, bukan dia petikai Tuhan, bukan dia sangka atau dia ragui kuasa Tuhan. Tak. Dia macam ni lah. Contoh kan. Contoh. Kita bukan tak percaya kat satu orang tu, tapi kita nak tahu macam mana dia buat. Macam Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tanya dekat Allah, macam mana kau hidupkan makhluk yang dah mati? Allah tanya, kau tak percaya ke? Dia kata percaya. Memang percaya, memang yakin Allah boleh hidupkan. Cuma macam mana? Kita tahu dia tu boleh buat. Contohlah antara kita tahu dia tu boleh buat, tapi dia buat macam mana? Kita tanya dia, hang buat macam mana? Hang tak percaya kat aku? Aku percaya, tapi aku nak tengok hang buat macam mana. Pelik hang buat ni, sakan. Nampak? Itu maksud dia. Dia kata isteri dia mandul. Allah kata dulu hang pun tak ada, Nabi Zakaria tak ada, Allah bagi ada. Itu benda yang mudah bagi Allah. Sebab itu manusia ni dalam hidup dia kadang-kadang bila dia sakit lah umpama, ataupun lah benda-benda lain, kadang-kadang orang kita ni dia tak sangka. Dia kata mustahil. Mustahil pada bacaan kita. Mustahil tu pada nilaian kita. Kita memang mustahil segala-galanya. Tapi kita jangan doa tu, boleh ke Boleh tu kalau nisbah pada kita, tak boleh lah. Tapi kalau boleh itu nisbah kepada Allah, ada benda yang Tuhan tak boleh. Sebab itu kalau orang suruh doa. Contoh, tuan-tuan mungkin bukan Zakaria, tapi masalah sama. Tak dapat anak kahwin lama mana dah. Pi hospital. Doktor kata dua-dua mandul. Cek dua-dua mandul. Pada ilmu perubatan, kajian dari sudut ONG-nya, obstetric and gynecology, menyatakan awak berdua ni mandul, mustahil pada adatnya nak boleh beranak. So apa sikap kita sebagai orang beriman? Abang macam mana?
Doktor habaq lah, pakar pula tu, bukan pakar sebarangan, pakar betul tu. Dia habaq kata kita memang tak boleh nak. Tak payah doa buat apa? Tak payah doa. Tak payah doa, doktor kata tak boleh, nak doa apa lagi? Ini. Adakah ini sikap orang beriman? Dia bercakap tak salah. Doktor itu bercakap di atas fakta, di atas apa yang dia tahu, ilmu dia, di atas keterbatasan dia sebagai manusia, di atas ilmu dan kajian dia yang terbatas. Tetapi Tuhan ni borderless, dia tak ada sempadan. Dia innallaha ala kulli syai'in qadir. Kun fayakun. So kita terima kajian sains tu, kita kata terima kasih doktor, kami faham dah punca kami, masalah kami, tak apa. Sebagai orang beriman, sebagai seorang Muslim, kami senantiasa ada harapan di hujung kegelapan itu, cahaya doa kami pada Tuhan. Mudah-mudahan mana tahu rezeki Allah Ta'ala nak buat bagi kami dapat anak. Tak apa, kami doalah. Doa. Ini saya nak habaq kata tuan, tak ada yang mustahil pada doa, kerana yang nak bagi itu Tuhan. Nampak? Kemudian tuan-tuan, akhir sekali Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan pun tahu Nabi Zakaria minta, dia kata kalau betul dia nak dapat anak, bagi dia tanda, dia tak boleh bercakap 3 hari. Itu ada dalam kisah dia, tuan-tuan boleh baca. Cuma saya nak tutup ringkas durus kita pada petang ini adalah dengan apa yang disebut oleh Allah tentang sikap Nabi Zakaria. Pada ayat 89 dan ayat 90, kalau kita boleh tengok, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita tentang dia panggil adab doa. Antaranya fastajab, ayat 89, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, engkaulah waris yang paling baik. Artinya ujian, tak ada anak ni ujian, rezeki anak ni. Pasal itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata faqultu astaghfiru rabbakum, surah Nuh. Allah kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah kata kau istighfar. Allah janji orang yang banyak istighfar ni apa dia? Allah kata yursilis samaa alaikum midrara, dia akan turunkan hujan yang lebat, rezeki. Yang nombor 2 dia nak bagi apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Siapa-siapa yang banyak istighfar, dia akan bagi dekat depa banin, wa yumdidukum bi amwal, kata wa banin, dan anak. Situ ada orang Tuhan bagi anak banyak, duit tak banyak. Duit banyak, anak tak ada. Tu semua ujian, termasuk Nabi Allah Zakaria. Kemudian Allah kata apa? Fastajab, ayat 90, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat. 1, wa yad'unana raghaban wa rahaban. 2, wa kanu lana khashi'in. 3, ambil 3 ni sebagai penutup. Apa dia nombor 1? Kami mustajabkan doa Zakaria, kami bagi anak nama Yahya, kami perelokkan isterinya, kami bagi isteri dia sihat, boleh mengandung, boleh beranak, kerana 3 benda, kerana 3 sebab. Yang pertama, yusari'una fil khairat, mereka orang yang paling bersegera buat baik, orang yang cepat, pantas buat baik. Ini nombor 1 tuan-tuan, kalau nak bagi Allah Ta'ala mustajab dan Allah Ta'ala sayang kita. Yusari'una fil khairat. Jangan bertangguh, jangan ralik, jangan overconfident, jangan selesa. Segera. Ada yang peluang buat baik, sambat, ambil, rebut.
Fastabiqul khairat. Nombor 1 Allah kata Nabi Zakaria punya sebab. Nombor 2 apa dia? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu berdoa dalam keadaan harap dan takut. Daripada dua perasaan ni, raghaban wa rahaba. Mereka ada rasa harap dan mereka ada rasa takut. Mereka mengharapkan kurniaan Allah, mengharapkan rezeki daripada Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Mereka takut pada siksa dan azab Allah. Bila doa kena ada dua benda, harap dan takut. Yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Nombor 3 apa dia? Nombor 1 tadi, mereka orang yang cepat buat baik, segera buat baik, rajin buat baik, pantas. Yang kedua, mereka rasa takut, mereka doa dalam keadaan harap sungguh-sungguh. Yang ketiga, khashi'in, mereka orang-orang yang khusyuk. Khusyuk dalam salat, khusyuk dalam doa. Pasal itu Nabi kata Allah Ta'ala tak terima doa min qalbin lahin. Allah Ta'ala tak terima, lawan pada khusyuk ni apa dia? Allah Ta'ala tak terima doa min qalbin lahin, daripada hati yang lah. Lah ni apa? Lahun, hati yang main-main. Dalam tu dia kata ghafil, hati yang lalai. Doa main-main, tak faham apa dia minta, tak faham hujung pangkai, main-main doa, baca ikut dan ikut saja, tak tahu apa. Dia bukan main daripada hati dia, bukan main daripada dalam dia. Amin, amin, amin. Apa dia? Tak tahu. Min qalbin la. Setengah orang dia berdoa, dia main telefon. Orang berdoa dia tengok sini. Ada juga. Ada orang sambil berdoa macam-macam, dia boleh buat 3 dalam 1. Saya biasa pergi majlis angkat nikah, sambil berdoa sambil tangkap gambar. Canggih. Sini perak-perak, tangan tak tinggal, perak. Banyak kita tengok sambil doa. Tak ada khusyuk, khudu'. Sedangkan dia sedang berbicara kepada Tuhan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita ada 3 benda yang ada pada Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.